Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, kita baca umur kita Al-Fatihah dan juga doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah pula sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alamin. Okey, jadi hari ni cikgu buat rakaman berkaitan dengan kertas penerangan 2 tahap 2 capabilities. Di mana kalau tahap 1 kamu belajar berkaitan dengan lokasi tempat kerja, manakala tahap 2 kamu akan belajar berkaitan dengan kerja berpasukan. Sebenarnya kerja berpasukan ni kamu dah belajar dah dalam capabilities tahap 1, tapi disebabkan masih ada pada tahap 2 dan ada beberapa penambah isi tambahan lah. Isi tambahan. Jadi saya masih ajarlah sebab ada dalam syllabus kamu. Tapi saya cuba sebaik mungkin untuk kasih ringkasan berkaitan dengan tajuk tersebut. Kalau kita tengok dia punya kalau kamu baca dalam modul tu sangatlah melirik-lirik sampai tidak faham pun apa yang ditulis di dalam itu. Tapi kita cuba guna bahasa yang mudah sebaik mungkin. Okey. Tengok pada slide yang saya bagi ini. Nanti slide ni pun saya akan bagi jugalah kepada kamu dan tolong buat nota berkaitan dengan PowerPoint yang saya bagi. Sebab kalau kamu tengok nota dalam kamu punya modul sangatlah tidak susah untuk dipahami. Okey, terapkan aplikasi kerja berpasukan. Okey, untuk coding dia adalah Z009 -2 ni tepi ni. 2 ni bermaksud itu adalah Z009 ni adalah coding untuk capabilities. 2 ni bermaksud tahap 2. Kalau di sini 1 bermaksud tahap 1. Kalau di sini 3 bermaksud tahap 3. Kemudian titik berhenti dia 2015. Okey, 2015 ni merujuk kepada bila modul itu dijana. Tahun bila modul itu dijana, iaitu kalau kita lihat ni adalah pada tahun 2015. M01 bermaksud modul, M02 bermaksud modul 2, P bermaksud kertas penerangan ya. Kalau dia letak sini T bermaksud kertas tugasan. Kalau dia letak sini K bermaksud kertas kerja. Kalau dia letak sini KA adalah kertas penilaian pengetahuan. KA itu adalah singkatan kepada knowledge assessment. 2 palang 4 bermaksud kertas yang kedua daripada 4 kertas. Kalau 1 bermaksud kertas yang pertama iaitu kertas penerangan 1 daripada 4 kertas. Kalau kertas yang terakhir 4 palang 4, 4 palang 4. Okey, tengok tajuk, terapkan aplikasi kerja berpasukan. Seperti mana yang kamu tahu, kerja berpasukan ni adalah kerja dalam pasukan. Dia lebih daripada 1 orang. Di mana dalam pasukan kita ada ketua, kita ada penyelia, kita ada pekerja yang melaksanakan kerja. Sebagai contoh, di dalam organisasi sekolah, kita ada satu kerja berpasukan yang diketahui oleh pengetua, kemudian dibantu oleh penolong kanan 1, penolong kanan HEM, penolong kanan kokem dan juga guru yang melaksanakan tugasan mengajar pelajar dan untuk dalam mencapai visi dan juga misi sekolah. Itu kita lihat dalam pengurusan sekolah. Cuba kita lihat dalam organisasi ataupun pengurusan bengkel dalam kerja berpasukan di bengkel ataupun di dapur hotel. Contohnya di dapur hotel dalam kita nak sediakan perkhidmatan makanan kepada pelanggan yang membuat pesanan, kita mesti ada ketua chef.
Okey, ketua chef, kemudian pelaksana ni tukang-tukang masak. Okey, mungkin kalau di dapur Eropah, dia ada khas untuk tukang masak pasta sahaja. Kemudian dia ada khas untuk tukang masak main course, ada tukang masak khas untuk buat appetizer. Appetizer adalah hidangan pembuka selera. Di mana kalau dapat pesanan, ketua chef akan maklumkan pesanan dan dia punya tukang masak akan sediakan hidangan mengikut pesanan itu dalam organisasi di dapur hotel Eropah, contoh Italian. Kalau di dapur sekolah, kita ada cikgu yang dikenali sebagai ketua bengkel, kemudian ada foreman adalah ketua bengkel bagi murid, penolong foreman dan juga pelajar, di mana dalam bengkel kita akan bekerjasama bersama-sama untuk kita selesaikan tugasan pada hari tersebut. Bergantunglah, mungkin kalau hari tersebut kena buat hidangan pasta bolognese, jadi kamu akan membuat hidangan pasta bolognese berpandukan arahan dan tunjuk ajar dan seliaan daripada guru yang mengajar. Jadi kerja berpasukan ni penting untuk kita mencapai matlamat dan juga objektif dalam sesebuah organisasi. Boleh je kerja satu orang tetapi lebih produktif, lebih menjimat masa dan lebih berkesan dan berjaya lagi kalau kita bekerja dalam pasukan di mana ada ramai orang yang boleh sumbangkan idea, yang boleh bagi pertolongan dan sebagainya. Okey, kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai objektif tujuanlah, objektif kerja, pembangunan ahli pasukan dan pematuhan peraturan. Okey, penerangan kerja berpasukan. Okey, kerja berpasukan ni adalah satu elemen penting dalam sesebuah perniagaan. Dia di mana kerja berpasukan ni adalah proses bekerja bersama-sama dengan satu kumpulan untuk mencapai matlamat. Di mana kita bekerja bersama-sama dalam satu kumpulan. Tak kisahlah kumpulan kecil ke, besar ke, tujuannya adalah satu untuk kita mencapai matlamat. Kemudian pekerja akan cuba bekerjasama walaupun ada konflik. Kita tahu di dalam pasukan kita ada ramai orang, ada ramai pekerja, ada pelbagai sikap dan juga pelbagai ragam. Secara tak langsung suka atau tak suka kita akan berhadapan dengan konflik semasa kita nak mencapai matlamat tersebut. Tetapi kita mestilah bekerjasama juga, kita cuba elakkan mana yang boleh kita elakkan. Kalau ada konflik, kita bercakap untuk selesaikan konflik tersebut, supaya kita boleh bekerja dengan lebih efektif dan kita mencapai matlamat organisasi yang dikehendaki. Okey, kita sambung Okey. Sebahagian masa pekerja akan dihabiskan dalam kerja berpasukan. Maksudnya bila kita bekerja dalam organisasi, contohlah masa tu ada 24 jam, mungkin 8 jam kamu di tempat kerja. Okey, kemudian sebahagian tu mungkin kamu di rumah, tapi kalau kamu kerja di syarikat swasta mungkin lagi banyak masa yang kamu habiskan dalam kamu bekerja berpasukan daripada kamu bekerja satu orang. Mungkin dalam 8 jam kerja, 7 jam secara berpasukan, 1 jam mungkin secara individu untuk kamu untuk kerja. Jadi lebih banyak masa yang kita habiskan dalam kerja secara berpasukan. Okey, pasukan ni bukan hanya kumpulan. Pasukan ni bukan hanya kumpulan, kualiti bukan hanya satu pemberian, tetapi kualiti ni adalah satu benda yang penting untuk kita mengukur prestasi yang cuba ditonjolkan oleh ahli pasukan. Okey, sebagai contoh, pasukan, kita ambil contoh yang paling senang lah. Okey, kita ambil contoh di dalam kelas kita, saya bahagikan kepada dua kumpulan. Ada bahagian kumpulan A dan juga kumpulan B. Dua-dua kumpulan ni dia membuat satu task ataupun tugasan yang sama, itu menghasilkan 10 pack onde-onde. Kumpulan A buat 10 pack onde-onde, kumpulan B pun buat 10 pack onde-onde. Tapi kita akan tengok
bagaimana kualiti ondel-ondel yang dihasilkan. Adakah ondel-ondel yang dihasilkan mempunyai bentuk yang sekata? Adakah ondel-ondel yang dihasilkan mempunyai salutan kelapa untuk semua pack tersebut? Adakah ondel-ondel yang dihasilkan gula gula melakanya cair di dalam. Jadi kita akan nilai kepada kualiti kuih yang dihasilkan. Jadi melalui kualiti itu kita dapat tahu sejauh mana prestasi kumpulan tersebut. Jadi kualiti ni bukan hanya satu pemberian, tetapi kualiti ni adalah prestasi yang cuba ditonjolkan oleh kumpulan. Kemudian kerja berpasukan ni bukan hanya berkait dengan personaliti. Setiap individu dalam pasukan mempunyai personaliti yang berbeza. Contoh kumpulan A dan juga kumpulan B tadi kan. Jadi dalam kumpulan A tu mungkin ada 10 orang, kumpulan B pun ada 10 orang. Dalam 10 orang tu adalah dia punya personaliti yang berbeza. Jadi sebagai ketua dalam pasukan, kamu mesti pandai untuk macam organize ataupun uruskan pasukan tersebut supaya kita dapat kurangkan konflik yang berlaku dalam pasukan. Kemudian 5 objektif kerja berpasukan. Okey, kenapa mesti kerja berpasukan? Pertama sekali, untuk kita lakukan perbincangan dan mencarikan penyelesaian ataupun persetujuan. Okey, kedua, mengetahui kepentingan komunikasi antara ahli pasukan, iaitu mengetahui cara berkomunikasi yang ringkas, mudah supaya ahli pasukan dapat fahami arahan dan lakukan kerja bersama-sama. Kemudian dalam ahli pasukan juga, ahli pasukan tersebut tahu peranan dia apa. Kalau mungkin setiap pasukan dia ada peranan yang mungkin yang ni tukang uli tepung, yang ni tukang potong kalau buat contohlah tugasan buat kuih ondel. Okay. Si A tukang kukur kelapa, dia tugas dia kukur kelapa. Si B tukang bancuh tepung, si C tukang potong kuih potong gula. Kemudian si D mungkin tugas dia membersihkan semua perkakasan. Jadi kamu dah tahu, kamu dah bahagi, semua dah kenal pasti ataupun bahagi aktiviti tu sebelum kerja membuat ondel-ondel tu bermula. Okey? Itu kamu tahulah peranan masing-masing. Okey, ni belajar menjaga aktiviti. Ni saya katalah kalau kamu tahu task hari tu buat ondel-ondel, kamu dalam pasukan tu dah bagi dah kerja masing-masing. Bukannya pada hari kerja kan boleh terkapai-kapai. Siang ni buat apa, siang ni buat apa. Tidak. Sebab dalam pasukan kita ada ketua ni akan dilantik, dia yang akan organize semua dan sebagai ahli dalam tersebut, kamu kena laksanakan apa yang diperkatakan oleh ketua pasukan kamu. Okey, kelebihan kerja berpasukan. Okey, dapat memberi motivasi dan juga sokongan. Sebagai contoh, si A ni dia tak mahir buat ondel-ondel. Dia mungkin mahir buat hidangan appetizer. Jadi dalam kumpulan tu si B ni mahir. Jadi si B ni akan cuba selain daripada cikgu yang kasih bimbing dia, si kawan dia juga boleh kasih tunjuk ajar lagi supaya kawan yang tidak mahir ni tidak akan rasa down lah. Jadi bila orang tunjuk ajar, dia akan termotivasi dan bersemangat untuk buat lagi. Kemudian dalam berpasukan ada sikap accountability. Accountability ni bertanggungjawab dengan tugasan yang diberikan, bertanggungjawab terhadap matlamat yang diamanahkan, bertanggungjawab dengan organisasi ataupun dalam pasukan. Okey, penyelesaian yang kreatif. Maksudnya sekiranya dalam pasukan tu ada masalah, jadi bila kita kerja dalam berpasukan, dia ada lebih daripada seorang ahli kan, mungkin ada 5, mungkin ada 10, mungkin ada 100 ataupun banyak lagi. Setiap ahli-ahli dalam pasukan ni boleh kita sumbangkan idea, boleh sumbangkan pendapat, boleh sumbangkan kemahiran. Jadi kita ada pelbagai banyak penyelesaian, jadi kita akan duduk berbincang cari penyelesaian yang terbaik. Okey, persaingan dan pertumbuhan pekerja yang kurang berpengalaman dapat belajar hasil interaksi dengan rakan sekerja lain. Okey, ini samalah dengan motivasi dan juga sokongan. Okey, kemahiran kerja berpasukan. Kamu boleh lihat dari segi sumbangannya, kita dapat menyediakan tugasan untuk individu. Okey, mengambil bahagian sebagai rakan sebaya dalam mesyuarat berpasukan. Okey, mendengar suara ahli pasukan, mengetahui secara jelas idea dan sewajarnya. Maksudnya dalam kerja berpasukan kita boleh dapat sumbangan melalui sumbangan idea, sumbangan pendapat dan banyak lagi. Okey, menyelaras. Dalam kita kerja berpasukan, kita mesti tahu menyelaras ataupun menguruskan, iaitu membincangkan jangkaan pencapaian pasukan.
Okey, mengenal pasti peranan ketua pasukan dan ahlinya, merancang mesyuarat pasukan, menguruskan tarikh akhir. Okey, ni menyelaras ni dia lebih kepada kalau kita bagi contoh situasi tadi iaitu kumpulan A dan kumpulan B membuat ondeh-ondeh. Sebagai ketua, dia akan bincangkan, okey, cikgu bagi masa dari jam 8 hingga jam 12 kena buat ondeh-ondeh. Mungkin sebelum ni kamu dah belajar, jadi saya saja test kamu kerja dalam pasukan, apa yang kamu kena buat, bagaimana cara kamu membagikan masa. Okey, jadi dalam kumpulan tu kamu dah bincang, okey, dari jam 8 sampai jam 9 apa yang kena buat perancangannya. Daripada jam 9 sampai jam 11 mungkin kuih-kuih ondeh-ondeh tu dah siap dimasukkan inti dalam tempoh 1 jam contoh. Kemudian daripada jam 11 sampai jam 12 kita dah boleh untuk dia merebus dan terus kita salut dengan kelapa. Kemudian ada kumpulan yang akan mem-pack kuih tersebut. Jadi ada perancangan, kita bincangkan apa perancangannya. Okey, jadi ketua lah mengenal pasti peranan ketua. Ketua lah dia tahu peranan dia, apa dia kena buat dan dia kena arahkan ahlinya untuk bekerja mengikut perancangan yang telah mereka bincangkan bersama-sama. Okey, dan kalau menguruskan tarikh akhir, kalau buat ondeh-ondeh tu last kamu kena siapkan pada jam 12, jadi selepas jam 12 mungkin markah akan dipotong ke dan sebagainya. Jadi kena siapkan tugasan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, sebab tu pentingnya perancangan. Setiap masa tu, waktu tu terisi. Kamu buat perancangan supaya dapat selesaikan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, selain tu, kemahiran kerja berpasukan kita bekerjasama. Bila kerja dalam pasukan kita tak boleh kerja satu orang, aku nak buat macam ni, lantaklah dia tu buat macam tu, lantak dia tak boleh. Kena kerja bersama-sama untuk kita mencapai matlamat dan juga objektif. Tahu bagaimana untuk menilai kualiti interaksi. Interaksi ni bercakap lah, maksudnya berinteraksi dengan pasukan yang lain. Okey, mengkaji secara berkala proses pasukan dan menyesuaikan tugasan-tugasan projek. Okey, mungkin projek mungkin hari ni kena buat ondeh-ondeh, esok kena buat tugasan lain, masih lagi dalam kumpulan. Jadi kamu tahu bagaimana cara kamu nak uruskan pasukan sebagai ketua pasukan dan sesuaikan sesuatu itu dengan keadaan. Okey, membincangkan pandangan yang bercanggah. Mungkin dia kata kita kasih rebus ondeh-ondeh ni, rebus 5 minit. Selepas 5 minit angkat. Tapi ada yang cakap kasih rebus ondeh-ondeh ni sampai dia terapung, baru angkat. Tapi ada yang kata tunggu dia terapung dulu, dah terapung tunggu lagi 5 minit baru angkat. Jadi banyak cadangan atau pendapat yang bercanggah. Jadi bincangkan, dapat satu kata sepakat apa sebenarnya penyelesaian kepada isu-isu yang bercanggah itu. Okey, matlamat kerja berpasukan. Sebab apa tujuan kena kerja berpasukan? Untuk mencapai matlamat, kita perlu tetapkan sasaran. Okey, untuk kita capaikan matlamat, kita kena tetapkan sasaran. Sasaran ni mesti jelas, sasaran ni mesti yang boleh diukur. Okey, contoh apa ni? Mungkin yang kita nak buat satu projek amal. Okey, projek amal. Tapi dalam projek amal tu kita nak kasih menjual hidangan utama. Contohnya macam ayam golek. Jadi kita nak jual ayam golek, tujuannya untuk jadi duit tersebut boleh kita sumbangkan mungkin kepada pihak sekolah ataupun kita sumbangkan kepada surau ataupun kita bagi kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dalam kelas hasil pada sumbangan tersebut kan. Jadi itu mungkin kamu punya objektif, kamu punya matlamat. Jadi matlamat tu mesti boleh dicapai. Jadi untuk buat jualan amal ni, satu hari mungkin kamu kena jual 10 beg nasi ayam golek. Contoh, itu contoh. Jadi kalau satu bulan, kalau tanpa henti 30 kali 10, satu bulan kita dapat jual 300 bungkus. Jadi matlamat tu mesti jelas dan boleh dicapai. Okay, bukannya kata tak apalah jual je banyak mana pun. Jadi kita pun banyak mana tu banyak mana, 1 ke 2 ke 10 ke 11 ke. Jadi pastikan kamu tetapkan satu matlamat tu jelas, boleh dicapai dan realistik. Realistik ni bukan yang annoying lah, bukan yang pelik-pelik. Yang realistik ni yang realistik, yang boleh dicapai, boleh kamu buat.
Mengapa perlu anda tetapkan sasaran ataupun matlamat? Okey, penetapan sasaran penting untuk menapasi proses dalam penetapan matlamat. Sekiranya ada halangan dalam proses mencapai matlamat ataupun mencapai objektif, pasukan kerja perlu mencari penyelesaian. Kita tetapkan matlamat, kemudian jangkakan apakah halangan ataupun konflik yang berlaku dalam mencapai matlamat. Kalau ada halangan, cari penyelesaian terhadap halangan tersebut, cari penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Okey, penetapan sasaran penting untuk mengukur prestasi kerja. Jadi bila kita tetapkan sasaran, kita boleh ukur prestasi kerja. Contoh tadi, dalam sebulan boleh jual boleh jual untuk sumbangan amal 300 bungkus nasi ayam golek. Jadi kita tahu okey kalau dia dapat 300 atau lebih tu memang pasukan kerja tersebut tu memang bombastic lah, memang the best lah. Jadi sebab apa? Dalam kita nak buat sesuatu tu, dia mesti akan ada arahan daripada ketua kepada dia punya rakan-rakan, dan dalam mencapai matlamat mesti ada konflik. Dalam kita nak selesaikan konflik tu, itu adalah peranan penting ketua pasukan, iaitu berkomunikasi, cari penyelesaian kepada permasalahan. Okey. Jadi penetapan sasaran ni adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk kita menilai hasil kerja. Mampu ke tak mampu kamu untuk hasil jual 300 nasi ayam golek, ataupun kamu dapat jual 100 je. Kalau dapat jual 100 je, mesti ada sebab kenapa. Mungkin kamu ni kata nak buat kerja amal tapi malas, malu nak pergi jumpa orang, nak pergi jual. Promosi yang kurang, mesti ada sebab kenapa. Dan bila sebab pula, kamu kena cari sesuatu lah untuk kamu atasi sebab tersebut. Okey, contoh, Marwah menetapkan matlamat bulan April untuk menjual 100 bungkus nasi ayam. Sehubungan dengan itu, untuk mencapai matlamat tersebut, Marwah perlu senaraikan beberapa penyelesaian dalam menjual 100 bungkus nasi ayam. Okey, dia kata bulan April nak jual 100 bungkus nasi ayam. Mungkin dalam 100 bungkus sehari mungkin jual 3 bungkus. Jadi kalau 3 kali 3 baru 19. Okey, sehari dia dapat jual 4 bungkus. Jadi dalam 1 bulan dia mungkin boleh jual 100 ataupun lebih. Jadi kalau sehari 4 bungkus tu macam mana pula cara dia nak berjual? Adakah dia perlu jual rumah ke rumah, ataupun dia buka meja je untuk orang datang orang beli, ataupun dia iklankan di Facebook ke, di Instagram ke? Bagaimana cara Marwan untuk selesaikan masalah tersebut? Jadi, okay, next. Okay, dalam kita nak capai matlamat, dalam kita nak menetapkan sasaran, mesti ada sebelum bermula. Okay, pastikan matlamat jelas, bukan kabur. Contoh, menjual 100 bungkus nasi ayam bukan beberapa nasi ayam. Ni contohlah. Okay, matlamat tersebut boleh diukur. Gunakan peratusan dan nombor. Contohnya tadi nombor kan, menjual 100 bungkus nasi ayam. Ataupun menjual nasi ayam untuk dapat keuntungan 100. Contohlah. Iaitu boleh dicapai. Sebentar low bateri. Okey, boleh diukur. Gunakan peratusan dan nombor atau kaedah lain untuk mengukur matlamat. Perkara ini digunakan untuk menilai prestasi yang menunjukkan ketepatan pencapaian sasaran. Okey, kemudian matlamat tersebut boleh dicapai. Okey, maksud jadi jual 100 bungkus nasi ayam boleh dicapai dengan cara satu hari jual 4 bungkus. Bukannya kamu kata nak jual sebanyak mungkin, sebilion-bilion yang mungkin. Macam boleh dicapai tapi perlu usaha keras lah. Jadi pastikan bila kamu tetapkan matlamat tu boleh dicapai. Yang realistik. Okey, tengok realistik kan. Okey, matlamat boleh dicapai dengan sumber yang ada. Okey, masa tetapkan tarikh akhir bagi objektif. Tarikh akhir contoh ni tadi Marwan tadi dalam bulan April saja dia nak jual 100 bungkus. Dia kena habiskan dalam bulan April lah. Bukannya dia delay kepada bulan Mei. Kalau dah masuk bulan Mei, masuk tak produktif lah.
Kualiti kurang lah sebab dia boleh April tapi dah pergi terlajak masa. Okey, kemahiran komunikasi. Okey, sebelum tu kemahiran komunikasi ni penting dalam kerja berpasukan. Kamu dah tahu komunikasi ni adalah proses kita sampaikan maklumat daripada satu individu kepada individu lain. Dan kalau individu tu faham, dia akan laksanakan apa maklumat yang kita sampaikan. Okey, untuk menjadi komunikasi yang berkesan, mesti jadi penutur yang baik. Penutur ni orang yang sampai maklumat lah. Dia menggunakan bahasa yang jelas, yang mudah difahami, tidak menggunakan jargon, tidak menggunakan dialek, menggunakan bahasa standard. Kemudian bila dia sampaikan maklumat, orang yang sampai maklumat tu dia mesti dengar. Kalau tak dengar, maksudnya dia tak dapat apa maklumat tersebut, jadi komunikasi tu tidak berkesan lah. Okey, kemudian berikan pendapat yang bagus dengan alasan yang terbaik. Okey, bila dia dapat maklumat, dia mungkin merespon maklumat tersebut. Okey, kalau dia nak respon, dia akan bagilah pendapat yang bagus dengan alasan yang baik. Bukannya mungkin tak setuju, merungut-rungut ke bukan Okey, perundingan. Perundingan ni kalau ada konflik lah. Kalau ada konflik dalam pasukan, kena kamu buat perundingan lah untuk kamu selesaikan masalah tersebut. Okey, peringkat perundingan. Peringkat perundingan ada banyak peringkat. 1, persediaan. 2, perbincangan. 3, penjelasan matlamat. 4, berunding ke arah hasil menang-menang. Kemudian kemahiran yang berguna dalam perundingan. Kita tengok persediaan. Okey, bila ada konflik ni biasa diselesaikan oleh ketua ataupun penilai lah, membuat persediaan sebelum membincangkan perbezaan. Okey, dah buat persediaan lah untuk kalau kamu punya pekerja ataupun rakan pasukan tak setuju ni. Kamu dah ada kamu punya fakta untuk bidas. Bukan bidas yang rasional kan. Kenapa kita kena buat begini dan begini. Okey. Kemudian perbincangan. Dah membuat persediaan. Kita berbincang. Jangan bergaduh-gaduh. Kita dengar kenapa dia tak bersetuju. Sebab apa. Kita dengar. Bila kita dah dengar, kita bagikan penjelasan. Kalau mungkin kalau dia ada penyelesaian baik, kita berbincang dalam ahli pasukan, cari satu penyelesaian yang terbaik. Okey, perjelaskan matlamat. Jelaskan kenapa bila berlaku konflik, dah buat persediaan, dah bagi penjelasan, jelaskan kita buat begini sebab kita nak capai kita punya objektif. Tanpa penjelasan, salah faham akan terus berlaku. Kamu beritahu kita buat begini disebabkan apa. Bukannya biarkan dia, tak boleh macam tu, macam ni, marah-marah je. Tanpa beritahu kenapa tak boleh, sebab apa tak boleh, jelaskan. Okey, lepas tu kemudian berunding ke arah hasil menang-menang. Maksudnya ini berbincang, cari penyelesaian terbaik. Penyelesaian terbaik tu dia bagi manfaat kepada kedua-dua belah pihak lah, bukannya berat sebelah. Okey, kemahiran berguna dalam perundingan intrapersonal. Maksudnya kemahiran berkomunikasi, kemahiran memujuk. Okey, kemahiran mendengar dan juga kemahiran ataupun dalam membuat keputusan yang terbaik. Okey, petua untuk menjayakan perundingan. Okey, biasanya bila kita ada konflik, kita berunding, ada beberapa petua untuk kita menjayakan perundingan. Kita kekal tenang dalam proses berunding. Bukannya marah, hentak-hentak meja. Okey, kekal tenang, sabar, bersabar jika perbincangan menjadi panas atau ada perkara yang tidak bersetuju, sabar, bukannya marah-marah. Okey? Kemudian berhati-hati dengan isyarat komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Bila kita berunding, gunakan bahasa yang bagus, yang baik, bukannya bahasa-bahasa negatif. Sama ada kita secara bercakap ataupun secara kita menulis. Okey, membentangkan hujah dengan jelas, maaf ada typo, tepat yakin bagi mengelakkan kekeliruan. Bukannya entahlah, hendak aku tahu mungkin begitu kot tapi tak tahulah kenapa. Bentangkan dengan jelas, tepat yakin bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dan juga konflik. Perlu yakin. Okey, ini ada soalan. Okey, nanti soalan ni saya tak nak bincangkan. Nanti kamu buka kamu punya modul. Cari kertas penerangan
dua pandang dua. Ada soalan di situ, tolong jawab soalan tu dan juga soalan tugasan. Jadi nota ni saya nak kamu salin. Itu tugas kamu, ini adalah tugasan kamu untuk saya menggantikan kelas semalam yang saya tak sempat nak buat. Saya minta maaf, saya tak sempat nak buat. Saya ganti hari ni sebab semalam saya terlalu busy menjaga pagar, menjaga calon-calon yang datang menghadapi SPM. Jadi tolong buat Sekian, terima kasih. Jadi dengar video ni, kemudian buat tugasan, buat kerja yang saya minta kamu buat. Jadi kelas kita lagi esok dan juga hari Khamis. Khamis dan juga Jumaat. Sekian, terima kasih.